Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Blutin UKAS edisi tengah hari 12 November 2020 bersama saya Grace Chon Lee. Memulakan berita dengan pembentangan Belanjawan Sarawak 2021 pada Isnin lepas telah memperlihatkan kesesuaiannya dengan situasi semasa COVID-19. Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam kenyataan media pada Rabu berkata, kejayaan Sarawak dalam membentangkan belanjawan negeri bersama lebihan belanjawan surplus juga membuktikan amalan sistem pengurusan kewangan yang baik dan jelas memperlihatkan persiapan rapi menghadapi fasa pasca COVID-19. Keseluruhannya, Sarawak mencatatkan lebihan belanjawan surplus RM180 juta selepas mengambil kira perolehan hasil RM10.012 bilion dan pembelanjaan RM9.832 bilion yang mampu menghasilkan impak positif terhadap usaha memperkasakan semula ekonomi negeri dan kesejahteraan rakyatnya. Belanjawan Sarawak 2021 kali ini juga turut memperlihatkan komitmen kerajaan Sarawak dalam meningkatkan taraf hidup rakyat menerusi penyediaan kerja-kerja pengukuran tanah, hak milik adat Bumiputera NCR, dana pinjaman, membina dan membaik pulih rumah panjang serta menaik taraf sekolah usang khususnya di kawasan luar bandar. Berikut pula cadangan persempadanan. Semula kawasan pentadbiran pihak berkuasa tempatan PBT melibatkan Dewan Bandaraya Kuching Utara, DBKU, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dan Majlis Perbandaran Padawan MPP perlu dinilai semula dan dikaji secara khusus belum dilaksanakan. Menurut Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan DBKU, pada masa ini pihaknya masih belum ada perancangan dan keperluan bagi tujuan berkenaan kerana ianya perlu mengambil kira kesan dan impak dari segi hasil dan perbelanjaan aktiviti, sumber manusia dan penyerahan kawasan pentadbiran antara PBT yang terlibat. Saya berpendapat bahawa memang ada keperluan untuk mengkaji semula persempadanan ini, terutamanya yang melibat kawasan DBKU. Walaupun ia memerlukan satu bentuk pendekatan serta strategi pelaksanaan pelan tindakan yang lebih efisien dari segi kos perkhidmatan dan juga keberskanan dalam pentadbiran. Pada masa yang sama juga, pandangan serta pendapat masyarakat setempat perlu diambil kira dan diberi perhatian dalam usaha kita untuk mengatur semula persempadanan kawasan ini. Namun jelas beliau dari segi kapasiti, DBKU telah bersedia untuk mengambil alih sekiranya persempadanan semula itu diadakan oleh kerana pihaknya mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk menguruskan kawasan tersebut. Pertamanya, seandainya sekiranya persempadanan ini nak laksanakan, dilihat dari segi jarak antara kawasan yang ditadbir dengan pusat bandaraya DBKU. Yang keduanya, ia dapat menguruskan kos perkhidmatan. Yang ketiganya, memudahkan kaki tangan kita untuk menyampaikan perkhidmatan kepada masyarakat. Dan yang keempat ialah DBKU mempunyai satu program tersendiri yang tidak ada terdapat di PBT lain, iaitu program pembangunan komuniti. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan lisan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman, dalam persidangan hari keempat mesyuarat kedua bagi penggal kelima Dun Sarawak ke-18 pada Rabu. Beralih ke laporan seterusnya, lebih RM300 juta telah diperuntukkan untuk melaksanakan pelbagai projek rakyat di Dewan Undangan Negeri Dun Tamin dari tahun 2016 hingga kini. Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang berkata, daripada jumlah tersebut sebanyak RM111.7 juta diperuntukkan untuk pelaksanaan projek di bawah Kerajaan Sarawak. Number one, upgrading of Pasar Siong. Number two, upgrading of Pawang Kamana Road. Number three, Selangor District Office. Number four, Selangor Mini Sport Complex. Number five, Selangor Waterfront. Nomor 6, SK Tong Mati Purpose Hall. Nomor 7, Roro Electricity Supply or RES. Another project is Roro Transformation Project or RTP. Mena Roro Project MRP. And the last one, Project Perumahan Rakyat Miskin Sarawak PPRMS. Total state fund to finance our project of RM111.7 million. Thank you, GPS government.
Beliau berkata demikian ketika sesi perbahasan di persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Rabu. Manakala untuk projek di bawah kerajaan pusat yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan, Dun Tamin telah diperuntukkan lebih 200 juta ringgit. Dalam pada itu, Insinyur Christopher Gira juga berharap kawasan terus menikmati pelbagai projek rakyat, khususnya bawah rancangan Malaysia ke-12. Dun Tamin still need more development to catch up. I would like to appeal for more allocation for Dun Tamin and 12 Malaysia Plan RMK12 for the construction of roads and bridges, water supply, electricity, telecommunication, and upgrading of DP-related school. Berita seterusnya, Adun Padungan Wong King Wei yang kini berstatus adun bebas selepas mengumumkan keluar dari parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak telah mempertahankan usaha Kerajaan Sarawak meminda definisi penduduk negeri dalam artikel 16 Perlembagaan Sarawak. Malah beliau yang juga bekas naib Presiden DAP Sarawak menyela tindakan adun Kota Sentosa, adun penting termasuk adun dari Parti Sarawak Bersatu PSB yang didakwanya cuba mengelirukan rakyat Sarawak dengan mendakwa Kerajaan Sarawak cuba menjual hak dan keistimewaan rakyat negeri ini. It must be the situation where the Article 16 of Sarawak Constitution was originally ensure the exclusivity of the membership of Dun Sarawak to Sarawakians only. And Sarawak government now propose to amend it to make it open for all. This is certainly not the case as pended by Kota Sentosa and Penting. Therefore, the accusation of Kota Sentosa and Penting that GPS sell out Sarawakians' rights is not correct and is untruthful and entirely misleading. I believe we are elected as an honorable member of this House. That is why we are called as Yang Berhormat. And truth must prevail. Semasa berbahas dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021-2020 dalam persidangan Dun Sarawak pada Rabu, beliau menambah pindaan itu adalah untuk mentakrifkan definisi tersebut agar keistimewaan rakyat Sarawak dapat diperjuangkan dengan lebih jelas lagi. The proposed amendment tabled by the state government yesterday is in no way trying to sell out the rights of Sarawak or to open up the qualification to all. But in fact, it's a good effort. Try to make clearer the meaning of residence to the state with the effect to narrow down, not to open up, the ambit and the scope of a person to be qualified to be a member of the DUN. Kota Sentosa and Penting misinterpreted and twisted the real content of the purpose of the proposed amendments when it is actually to narrow down to only Sarawakians who can be elected representative of ADUNs. Selanjutnya, Adun Serembu Miro Simuh mencadangkan kepada Kerajaan Sarawak supaya menyalurkan imbuhan secara one-off kepada ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK seperti juga apa yang dinikmati oleh kaki tangan awam negeri. Semasa berbahas perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021-2020 dalam persidangan Dun Sarawak pada Rabu, beliau memberitahu imbuhan itu perlu diambil perhatian memandangkan kepimpinan akar umbi dan pihak pentadbir bawahan merupakan benteng terakhir yang menghubungkan rakyat dengan kerajaan. Pada pandangan saya, golongan ini telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang begitu baik dan berkesan sekali. Sehubungan itu saya sekian lamanya, hubungan itu sejak sekian lamanya tidak pernah dilaksanakan oleh mana-mana Ketua Menteri sebelum ini. Saya mencadangkan agar golongan ini dapat dipertimbangkan untuk diberi imbuhan seperti juga apa yang dinikmati oleh kaki tangan awam negeri. Contohnya diberikan bonus tahunan atau dalam bentuk imbuhan secara one-off dalam kita menghargai jasa dan komitmen mereka selama ini. Sementara itu, Miro turut memohon pembangunan kemudahan pelancongan di Brook Heritage Site di Gunung Serembu dapat dipertimbangkan kelulusannya pada tahun 2021.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace John Lee dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.